Okey, itu dia kami terpaku. Terpegun. Sepawal pagi mengeluarkan suara yang begitu indah. Jadi, itu dia persembahan Mukadimah untuk anda hari ini, MHI Malaysia hari ini. Kami bawakan kepada anda persembahan dalam bentuk klasikal dengan vokal soprano yang begitu menggegarkan pagi sebab latar kami adalah hujan yang masih lagi belum berhenti di sekitar Kuala Lumpur ni. Baik, itu cukup hebat sekali persembahan daripada Ang Mei Fung, penyanyi dan juga diiringi dengan Wap Sin Ye. Persembahan lagunya Cermin Edina. Pastinya lagu-lagu seperti ini kadang-kadang dikata mengkhususkan lagu ala orang-orang yang kan yang mahal ni tak dengar lagu begini. Pandai bangsawan yang menjaga seni. Apakah itu benar ataupun hanya sekadar persepsi saja? Nanti kita nak bincangkan secara ilmiah lah sebab kita juga nak menghargai karya ini dalam pelbagai bentuk. Kita di saat kita ni dihujani dengan pelbagai genre yang berbeza, yang moden, tak salah kita dapat hargai satu yang bermakna, yang nampak cantik pada bukannya pada kertas dari nota muzik tapi pada persembahannya yang memikat jiwa. Dan mungkin ini tadi kita dengar sikit pembaharuan juga kan ada. Bila kita ni kita bahasa Melayu, bila kita dengar lagu dalam bahasa Melayu, mungkin itu pendekatan kita kepada sesebuah lagu klasikal ini lebih mendalam. Baru ada timbul minat dan sebagainya. Mungkin ini antara cara yang dilakukan untuk menarik lagi perhatian orang ramai, terutamanya bangsa kita lah kan, orang-orang di Malaysia ni. Okey, kita nak bersama dengan Dr. Mazlan Saleh yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Muzik Fakulti Seni Kreatif Universiti Malaya untuk kita berbincang secara mendalam tentang isu ini sebentar lagi. Itu semuanya nanti kita bicarakan. Tapi sebelum tu mungkin kita boleh berikan sedikit perkembangan terkini lah hari ini kan. Hari ini 22 September pastinya masih lagi berjalan berkenaan dengan Sukma kita ni. Katanya pingat terkini Negeri Johor Darul Takzim nampaknya telah pun mendahului pungutan pingatnya lebih daripada 50 pingat. Katanya mereka menyasarkan sehingga 70 pingat emas nanti. Ini antara turutan yang diberikan tangga pingat yang dikutip sepanjang minggu ini. Untuk pingat Sukma. Itu dia, dan nampaknya persaingan yang sengit. Ada bintang-bintang baru yang bakal menyinari dunia olahraga dan sukan negara. Jadi inilah bakat ataupun pentas untuk kita melihat bintang-bintang yang sedang berjuang. Lihatlah diriku untuk diangkat dan dibawa potensi mereka untuk mewakili negara suatu hari nanti. Okey, itu tentang Sukma. Dan katanya juga sedikit perkembangan semalam, katanya sesak juga di KLCC. Mana-mana mereka yang naik pengangkutan transairan ringan LRT Laluan Kertajaya, siapa yang pergi ke KLCC ini yang diberikan gambaran mereka bagaimana sesaknya apabila LRT pengangkutan tersebut mengalami sedikit masalah. Lambat katanya pergi, ada yang kata dekat Twitter pergi delay, balik pun delay. Bayangkan bagaimana mereka ini perlu berada dalam situasi sebegini kan. Dan petang semalam nampaknya mereka terpaksa merempuh ataupun situasi yang menggusarkan bimbangkan masing-masing. Sebab ada pekerjaan memerlukan kepada masa yang tepat ya. Mereka dah rancang, dah ada aplikasi untuk memudahkan pergerakan mereka. Jadi bila ini berlaku, dia akan mengganggulah mungkin ekosistem dari segi pekerjaan itu sendiri kerana ada yang lambat, ada yang mungkin terperangkap. Itu harus kita lihatlah lebih mendalam sebab ia melibatkan rezeki dan juga mungkin untuk menjana kembali ekonomi, tapi perlu ada perancangan yang teliti dan teratur. Baik. Kita tak ada kenalkan juga Dr. Mazlan Saleh berada bersama dengan kami hari ini untuk bercakap berkenaan dengan lagu klasikal. Apa pun kita ucapkan terima kasih juga kepada penyanyi dan juga diiringi oleh pianis tadi. Selamat pagi Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, tadi dah dengar sikit-sikit. Saya sebelum memang tak faham pun kalau dengar dulu kan. Tapi bila dalam bahasa Melayu kita dengar ada penghayatan tu ada. Jadi mungkin adakah ini antara suntikan yang diberikan untuk menarik minat lebih golongan muda tentang muzik klasikal yang dikategorikan sebagai untuk golongan bangsawan sahaja. Betul. Itu salah satu langkah yang saya ambil untuk merakyatkan muzik yang dikatakan bangsawan ni lah. Sebab daripada segi sejarahnya memang asalnya lagu klasikal ni adalah daripada barat dan untuk golongan aristokrat dan juga bangsawan. Sebab ketika itu kita tiada media seperti TV, radio, internet, YouTube. Jadi diorang yang berada ni menggunakan
musician, dia orang hire, membayar dan untuk menghiburkan mereka di dalam istana dan juga di rumah mereka. Jadi tapi sekarang muzik tu sudah bukan untuk bangsawan saja, sudah dirakyatkan. Macam di luar negara, kalau di Eropah, saya juga ada pengalaman kalau kita pergi ke tempat tu, jadi semua orang akan diam, ya, fokus. Jadi tak sama mungkin orang minat yang mungkin lebih pada konsert, kepada menjerit kan. Jadi apakah ini disebabkan mungkin kerana ambience yang tercipta daripada muzik itu sendiri? Semua orang dalam keadaan yang fokus, teliti, kena diam, menghayati dan tak bebas untuk sesantai begitu, Doktor. Ya, bagus soalan tu. Sebab kerana pada awalnya muzik klasikal ni perlu dibawakan dengan konsep yang seperti kamu katakan tadi, dengan ada etikanya, cara mendengarnya, bila masa kita nak tepuk, audience pun akan tahu bila. Tapi sekarang kalau kita lihat dia sudah cair sedikit, sebab kita dapat lihat even MPO, Malaysian Philharmonic Orchestra dan Istana Budaya juga telah banyak memperkenalkan muzik-muzik macam ni. Ya. Okey, Dr. Mazlan Saleh merupakan pensyarah kanan di Jabatan Muzik Fakulti Seni Kreatif Universiti Malaya. Jadi bagaimana sebenarnya bermulanya untuk memperjuangkan muzik klasikal ini? Ya. Saya nampak muzik tu daripada perspektif yang holistik lah. Walaupun saya ketika saya menuntut belajar, memang klasikal tu sebagai saya punya classical train. Tapi saya lihat muzik ni sepatutnya dia tiada sempadan di antara klasikal ke popular music, sebab dia adalah muzik juga untuk halua telinga manusia. Jadi cabaran saya adalah untuk bagaimana rakyat masyarakat boleh menerima. Jadi salah satu langkah saya meletakkan teks tu dalam bahasa Melayu. Seperti yang saya lakukan tadi. Walaupun selama ni, Doktor, sebab dia banyak disebabkan di tempat yang elit, ya. Kena bayar tiket, kemudian protokol. Kan, jadi orang kata, susah nak pergi sebab dia ada macam sempadan untuk orang. Betul. Kalau nak dirakyatkan macam mana? Sebab dia juga memerlukan kepada tempat yang sesuai, sebab memerlukan kepada gema. Bila ada reverb tu nampak lebih sampai lontaran vokal. Saya rasa dia host tahu banyak benda tentang klasikal ni. Betul, ada faktor-faktor yang tadi tu sangat benar, kerana dia ada perlu ruang yang sesuai, concert hall yang sesuai, kerana ada gema yang perlu sesuai. Tapi untuk kita langkah yang orang kata yang utama, mungkin kita boleh korbankan sedikit benda tu. Kita boleh orang cakap seperti yang kita lakukan sekarang, kita persembahkannya di tempat yang lebih mudah untuk masyarakat dengari. Mungkin konsep yang sebelum ni kita muzik klasikal ni di dalam concert hall saja, tapi mungkin kita boleh persembahkannya di orang cakap macam konsep yang basking tu. Bukan basking lah, tapi lebih mudah untuk orang mendengar dan sebagainya. Tadi lagu yang dinyanyikan oleh Ang Mei Fung tu, Cermin Edina. Itu memang hasil ciptaan doktor sendiri. Itu sebenarnya berkenaan dengan apa? Kita pun dengar beberapa, sebab suara, lontaran suara itu kan bulat, kembang kuncup sikit apa tu. Mungkin ramai yang tak dapat tangkap dia punya lirik tu. Hari ini saya bawa dua karya saya. Satu Cermin Edina dan lagi satu lepas ni Enigma Hatiku. Cermin Edina ni menceritakan tentang perasaan dan cinta sesama manusia. Tapi sebenarnya perasaan yang cinta yang sebenarnya untuk Tuhan lah, Creator. Jadi itu konsep saya. Jadi di dalam ketika saya melakukan penciptaan, apa-apa penciptaan saya selalunya tidak dapat lari daripada konsep untuk berdakwah jugalah dalam semua. Jadi saya hanya menggunakan medium klasikal saja sebagai perantaraan. Dari segi lirik semua konsep dia untuk ketuhanan sebenarnya. Jadi macam mana, Doktor? Suara Fatri sesuai tak kalau nak? Dia biasanya kalau pelajar Doktor, ratusan lelaki perempuan bagaimana? Seimbang ke atau perempuan lebih ramai? Kalau kita lihat di universiti apa bidang pun memang perempuan lebih dominan lah. Di universiti apa subjek pun. Kalau di dalam muzik, saya rasa di Universiti Malaya 85% wanita. Perlu uji bakat dulu sebelum dapat diterima? Perlu uji bakat sebelum dapat diterima. Dia perlu suara yang bagaimana tu, Doktor? Suara.
pertama sekali kita akan nilai dia sama dia boleh mendengar ke tidak. Dia bukan tone deaf lah. Dia bukan apa tu orang kata yang kalau menyanyi tu ikut rentak lah. Ikut rentak semua. Dia tak boleh tinggal belakang ke depan sikit ke tak boleh kan? Ikut pitch tu. Ya, lepas tu kita akan shape daripada situ lah. Cabaran untuk menjadi seorang penyanyi klasikal ni apa dia? Cabaran dia berapa faktor lah. Satu faktornya mereka perlu ada certain standard untuk reach level yang seperti kita dengar tadi. Jadi mereka perlukan latihan yang sangat banyak. Bukan itu saja, kita perlu mendidik mereka untuk memahami muzik tu klasikal dari segi teoretikal juga. Jadi bila mereka menyanyikan tadi, sebenarnya beliau sedar apa yang beliau lakukan. Beliau bukan sekadar menyanyi. Maksudnya segi range vokal kena luas kan? Range tu dalam situasi hari ini saya pakai soprano. Jadi range dia ada certain range dia lah. Dan ada kata ada dan dalam ini memang suara dia agak boleh sampai ke A high tu. Kalau kita ada penyanyi di sini, boleh nak tanya jugalah apa yang mereka buat. Mungkin dah ada asas ketika kecil. Mungkin kita tanya dulu dengan yang pertama. Ang Mei Fong. Ang Mei Fong dah berapa lama dah menjadi penyanyi klasikal ni? 20 tahun lebih. Oh my god. Memang daripada kecil. Memang saya train dalam dari kecil saya join choir. Lepas tu saya memang nak kembangkan kerjaya saya jadikan seorang penyanyi klasikal lah. So, saya pergi train kat luar negara. Saya pernah train di Itali. Wow. Memang tempat dia lah ya. Memang tempat asal dia. Okey, macam kalau kata di Itali ke Austria ke mana-mana, gereja lama-lama tu dijadikan tempat untuk bakat-bakat baru persembahkan ya. Jadi ada ambil tak peluang untuk beraksi di depan crowd di sana? Peluang dalam lagu seni macam ketika berada di luar negara memang perform? Ya, memang. Peluang banyak di luar negara. Persaingan macam mana kalau di luar negara tu? Memang ramai sangat ke? Ramai sebab dia part of dia punya culture juga. Sebab dia memang dia nyanyi dia punya syair, poem dia kan. So saya rasa sebenarnya kita ada juga banyak yang syair tempatan yang sangat baik yang boleh diubah kepada lagu tempatan. So saya rasa peluang juga banyak di Malaysia hari ini. Okay. Saya nak selalu doktor. Kalau misalnya katakan pagi-pagi, kalau lah penyanyi klasikal tu datang jumpa doktor. Okey, start kelas ni apa exercise pertama suara tu nak test Selalunya kalau sebab kalau kita secara orang kata asasnya mereka akan ada certain latihan lah, latihan bersama piano lah. Boleh dengar ke? Nak tunjukkan boleh ke? Mungkin buat latihan. Ya. Okey, contohnya. Kena pakai mic tu. Okey. Okey. Lepas tu kita tarikkan dia punya nada lebih tinggi lagi sampai contoh. Paling tinggi boleh dapat berapa? Saya boleh sampai sini. Oi. Oh, okey. Itu kalau saya tu masuk klasikal. Betul, Faria berapa dia punya anak saya jadi mangsa tu kalau panggil anak saya buat homework. Biasa nyanyi key berapa? Key nyanyian. Keyword. Itulah dia sebab sekali juga mengajar ke? Oh, okey. Juga diperlukan pembedahan ya. Ilmu tu penting. Dia sanggup terbang ke luar negara untuk sebuah pencarian dan kembangkan bakat. Okey, doktor, bila ini antara usaha doktor lakukan bagaimana untuk menari lagu-lagu klasikal ini di kalangan rakyat. Jadi harapan doktor sendiri bagaimana untuk melihat lebih ramai lagi generasi pelabis akan datang ke? Harapan saya di mana kalau kita dapat mempersembahkan muzik ni di masyarakat lebih orang kata mudah untuk masyarakat tu dapat persembahan ni. Macam tadi Fitria cakap tiket yang mahal. Jadi kita pengamal muzik klasikal ni juga perlu ada sifat keterbukaan di mana jangan terlalu rigid sebab kita perlukan juga orang cakap peluang kepada masyarakat. Jadi kita mungkin sebelum ni kita perlu berpakaian sebegini untuk masuk ke dalam dewan persembahan. Tapi sekarang kalau kita lihat di luar negara pun mereka sudah tidak strict lagi.
Kerana mereka di sana juga menghadapi cabaran yang sama untuk masyarakat menerima muzik macam sebab ni. bila kita masuk ke tempat sembang, kita nak dengar setiap inci dan getar muzik tu ya. Tak nak ada bising langsung, nak fokus Betul. je. Bunyi nafas itu pun adalah satu irama yang Betul. Cukup. Awak memang orang Atau klasik. dia dah cover semua dah. dalam sebab seni tu jiwa kita semua kan, betul. Baik. Terima kasih banyak-banyak Dr. Mazalan Saleh, Pensyarah Kanan Jabatan Muzik Fakulti Seni Kreatif Universiti Melaya. Begitu juga dengan Ang Mei Fung dan juga Wap Sin Yi. Betul. Terima kasih di atas persembahan. Nanti ada satu lagi persembahan kan di hujung persembahan. Tadi Enigma. Enigma hatiku. Kisah benar doktor. Kisah benar. Ni doa untuk manusia kepada Allah. Okey, baik. Baik, kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti kita nak bercakap berkenaan dengan adakah Malaysia terdedah kepada gempa bumi. Ya, kita rasa takut mungkin kerana banyak faktor ataupun mitos, tapi tak dari konteks kajian ilmiah. Selepas ini dia Misha. Meskipun bukan berada dalam lingkaran api Pasifik, isu gempa bumi di Malaysia perlu terus diberi perhatian. 5 Jun 2015, masyarakat dikejutkan dengan kejadian gempa bumi terkuat pernah berlaku di negara ini dalam tempoh 39 tahun. Gempa bumi berukuran 6.0 pada skala Richter itu berpusat di Ranau Sabah dan meragut 18 nyawa, memusnahkan harta benda serta meruntuhkan mercu tanda Gunung Kinabalu, puncak yang dikenali sebagai Donkey Ear. Gegaran sederhana itu mengatasi rekod gempa bumi terkuat pada 1976 berukuran 5.8 pada skala Richter di Lahad Datu. Ancaman ini berlaku berikutan kewujudan beberapa sesar aktif atau retakan yang sangat dalam pada kerak bumi. Kedudukan Malaysia yang berhampiran dengan kawasan ini menyebabkan ada kemungkinan turut menerima kesan jika berlaku gempa bumi kuat di negara jiran. Terbaharu, fenomena letusan gunung berapi lumpur yang berlaku di Taman Hidupan Liar Tabin Lahad Datu tular di media sosial serta mendapat perhatian masyarakat. Guys, I think so. Go back. Satu klip video memaparkan letusan besar yang memuntahkan lumpur berwarna kehitaman dalam jumlah yang banyak selain kelihatan menggelegak dipercayai akibat gas atau wap yang keluar dari perut bumi. Tidak kurang juga yang mengaitkan fenomena itu dengan kejadian gempa bumi bermagnitud 6.8 yang melanda bahagian tenggara Taiwan pada Ahad lalu. Namun menurut pakar geologi Sabah, Profesor Dr. Felix Tongkul, letusan tersebut langsung tiada kaitan dengan gempa bumi di Taiwan kerana kedudukannya yang sangat jauh. Sebaliknya, hanya perkara biasa yang berlaku apabila tekanan lumpur dalam bumi meningkat dan perlu dilepaskan selain boleh berulang. Baik. Itu tentang gambaran yang bagi berikan pada anda sebab bila kita melibat pada negara lain ada kebimbangan. Jadi untuk mengusir kebimbangan kita perlukan kepada ilmu dan penjelasan yang ilmiah. Kali ini bersama dengan kita dapat bersama dengan Profesor Kehormat Dr. Felix Tongkul, pakar geologi. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi kepada kamu. Terima baik, kasih. Doktor adalah pensyarah di UMS sebelum ini tetapi masih lagi terlibat dengan kajian bila diperlukan khidmatnya dan juga merupakan fellow Akademi Sains Malaysia. Baik. Doktor, bila kita melihat kepada apa yang berlaku ini pasti ada kebimbangan ya. Masyarakat pasti bimbang kesan-kesan susulan yang muncul akibat daripada apa yang berlaku ini. Jadi untuk pemahaman, mungkin dapat doktor jelaskan seperti mana yang berlaku di Lahad Datu itu supaya masyarakat jelas dan tidak terpengaruh dengan unsur-unsur mitos, benda-benda yang palsu yang memburukkan situasi. Silakan, Doktor. Okey, terima kasih. Sebenarnya vulkan lumpur ataupun letusan vulkan lumpur ini juga adalah sesuatu yang sangat berbeza daripada apa yang kita panggil sebagai volcano dalam arti kata gunung berapi. Ya. So ada dua perkara yang berbeza. Sebenarnya vulkan lumpur ini cuma letusan lumpur yang sejuk sebenarnya. Dia tidak panas. Tetapi volcano ataupun gunung berapi yang kita selalu nampak, contohnya di Indonesia ataupun di tempat-tempat di Hawaii kan begitu, itu ialah daripada magma yang datang daripada perut bumi, dia keluar dan dia sangat panas.
kedua-dua ini tidak kaitan langsung. Okey. Ya, so yang kita mesti jelas ini vulkan lumpur ini datang daripada perut bumi juga, dari dalam juga, tapi dia hanya lumpur yang mendapat tekanan yang tinggi dan perlu dilepaskan, dan dia boleh keluar di beberapa tempat-tempat. Nah, ini contoh-contoh gambar yang di mana kita telah petakan dia, kejadian dia. Ini satu gambar yang menunjukkan bagaimana lumpur ini keluar ke permukaan. Ini contoh yang berlaku di Pulau Batu Hairan, dekat Pulau Bangi pada tahun 1988, di mana bahagian dasar laut itu tiba-tiba terangkat sekitar dekat-dekat 2 meter di atas laut. Dan dia mengeluarkan segala lumpur bersama dengan terumbu-terumbu yang ada di sana itu. Sekarang dia sudah tiada, lain pulau sudah dihakis oleh ombak balik. Jadi ini adalah fenomena yang kira biasa juga berlaku, di mana kita ada apa yang kita panggil sebagai ada retakan. Ada retakan dalam bumi itu. Retakan ini mungkin yang lama dulu tu ya, ratusan tahun dulu ke atau macam mana? Oh, ini sudah lama. Retakan ini boleh jutaan tahun, ribuan tahun ataupun ratusan tahun, bergantung kepada keadaan dia. Baik. Prof, bila video itu tular kan ada yang bimbang dan sebagainya. Jadi bagaimana kita melihat negeri Sabah itu sendiri? Sebab ini mungkin bagi mereka yang sudah maklum, vulkanik lumpur ini sudah banyak di Sabah, sekitar Sabah, banyak lokasinya dan pernah beberapa kali terjadi. Mungkin Prof boleh beri sedikit pemahaman berkenaan dengan geografinya di Sabah ini kan? Okay. So, vulkan lumpur ini biasanya terjadi di mana kita mempunyai ini retakan-retakan dalam bumi ini, dan biasanya ada lumpur, ada bahan lumpur yang tebal yang terdapat di dalam perut bumi. Ya, jadi itu permulaan dia. Jadi bila mereka mengalami tekanan, lumpur ini akan keluar, dan dia boleh terdapat di beberapa tempat di Sabah ini, seperti yang mungkin ada peta yang ditunjukkan itu, di mana kita boleh dapat di Kudat, kita boleh dapat di Kuala Penyu. Kuala Penyu itu kita boleh dapat beberapa yang kecil, dan termasuklah Pulau Tiga. Pulau Tiga sebenarnya ialah vulkan lumpur yang terdiri daripada 3 pulau yang kecil. Ya. Dan begitu juga di bahagian timur Sabah, yaitu di Lahadatu dan Kunak. Sandakan pun ada juga. Ya. So, memang ini boleh tertabur, asal saja ada lumpur yang begitu mungkin tebal di dalam itu dan perlu keluar sebab ada tekanan tertentu. Ya. Baik, Prof, adakah Malaysia ni kita berpotensi berisiko dengan gempa bumi ni, Prof? Sebab sebenarnya seperti yang kita nampak Raja tadi itu, memang kita dikelilingi oleh apa yang kita panggil sebagai lingkaran api. Nah, jadi lingkaran api ini yang sebenarnya yang volcano yang kita maksudkan ini, yang gunung berapi itu. Ya. Nah, jadi memang ada kaitan dengan gempa bumi. Di mana kita ada lingkaran api ini, di situ kalau kita tengok Raja seperti yang sekarang ditunjukkan di sini ini, kebanyakan kawasan di Semenanjung ini, walaupun tidak mendapat begitu banyak gempa bumi, tetapi banyak gempa bumi itu berlaku di Sumatera. Dan begitu juga kalau di Sabah dan Sarawak ini ada kaitan dengan Filipina pula. Dan ini semua permainan antara 3 plate bumi. Ini sangat-sangat penting untuk pahami, ada 3 plate bumi di sini yang sedang bertembung. Dan inilah yang menghasilkan tekanan itu. Kalau kita dengar tadi, tekanan dalam bumi. Apa yang menyebabkan tekanan ini ialah sebab ada ini plate-plate bumi yang sedang bergerak, dan bila mereka bertembung, dia akan menghasilkan mempatan. Dan bila mempat, biasanya ada tekanan meningkat dalam bumi itu, dan tekanan ini perlu dilepaskan dari masa ke semasa. Jadi cara dia melepaskan dia ialah melalui 3 cara lah. Yang pertama itu yang paling tidak begitu bahaya ialah melalui vulkan lumpur. Yang kedua ialah melalui gempa bumi, dan yang ketiga itu ialah melalui gunung berapi yang sangat bahaya lah sebab jadi ada 3 cara tekanan dalam bumi ini dilepaskan supaya keadaan bumi kita itu sentiasa dalam keadaan yang seimbang. Baik, Doktor, bagi kawasan atau Filipina ke Indonesia yang terhampir, kita melihat kalau dulu macam berlakunya tsunami, kita pun terima tempias kan. Jadi kalau seandainya berlaku letusan yang kuat, apakah juga ada sisa ancaman kepada Malaysia, Doktor, melihat kepada apa yang berlaku itu? Ya.
kalau gempa bumi ini berlaku di dasar laut, contohnya yang berlaku pada tahun 2004, ya gempa bumi itu berlaku di luar sedikit daripada pantai Aceh itu, maka boleh berlaku tsunami. Sebab tsunami biasanya berlaku apabila dasar laut itu tiba-tiba terangkat. Dan dalam keadaan 2004 punya tsunami itu, dasar laut itu tiba-tiba terangkat lebih daripada 1 meter. Mungkin pengangkatan ini kecil, lebih kurang 1 meter atau 2 meter saja, tetapi oleh karena kita bercakap pasal seluruh laut itu yang terangkat, jadi jumlah air yang terangkat itu akan menghasilkan tsunami, dan sebab kita berdekatan dengan Sumatera di sana, jadi tsunami ini boleh masuk di kawasan Semenanjung. Ya. Okey, Prof. Saya percaya rakyat kita pun dah tengok kan video terbabit bagaimana vulkanik lumpur dah keluar, dan ini terjadi kalau kan 2014, 2019 macam 5 tahun. 2019 betul 2022. Dengan cuaca yang tidak menentu sekarang ni, Prof. Mungkin Prof ada sedikit ingin dikongsikan kepada rakyat bagaimana untuk menjaga keselamatan. Kan kita tak tahu apa yang terjadi dan sebagainya dengan keadaan sekarang ini. Coba ulang sekali lagi, saya dapat tangkap yang first part itu. Tak, sekarang ini macam Prof katakan, ada 3 plate bertembung dan ada 3 cara, sama ada lumpur, gempa bumi ataupun gunung berapi. Kita dah lihat yang tular tu pernah juga terjadi pada 2014, 2019, ini 2022 yang lumpur tu. Sekarang cuaca pun tidak menentu, Prof. Jadi mungkin Prof ada sedikit nasihat kepada rakyat sendiri bagaimana untuk peka untuk menjaga keselamatan dalam keadaan sekarang ini. Kita tak tahu sebab kita pun akan menerima gegaran daripada gempa bumi, negara jiran dan sebagainya kan. Ya. Okey. Jadi sebenarnya kita perlu sentiasa berhati-hati. Sebab seperti yang diterangkan tadi, Malaysia atau negara kita ini tidak terkecuali daripada bahaya pelepasan tenaga ini. Of course, kalau berkaitan dengan vulkan lumpur itu, kita tidak perlu risau sangatlah itu. Sebab dia adalah fenomena yang paling kecil, walaupun dia sangat menarik, tetapi dia fenomena yang terdapat di situ saja, kecil. Yang kita risau ini ialah gempa bumi. Volcano, gunung berapi kita tidak. Jadi tidak kemungkinan berlaku gunung berapi, walaupun satu ketika dulu berlaku gunung berapi di kawasan Tawau dan Ladatu, tapi sekarang itu sudah tiada sudah. So yang kita risau sekarang ini ya pasal ini gempa bumi, sebab dia masih aktif dan masih berlaku lagi. So untuk ini saya rasa yang paling penting sekali ialah rakyat kita sentiasa memahami kejadian gempa bumi ini. Betul. Jadi, ya. Dari segi morfologi kawasan pula bagaimana? Mungkin ada kawasan yang betul-betul dalam keadaan yang agak kritikal ke macam mana, Doktor? Iya. Kalau sekarang ini di seluruh Malaysia ini Sabah lah. Di Sabah yang kira kritikal lah. Sebab di sini memang terkenal dengan kejadian gempa bumi. Itulah perlu perhatian, persediaan yang khusus untuk kawasan Sabah ini. Doktor, dari segi teknologi, kalau dulu kita ada, sebelum tsunami berlaku, tak ada pun amaran tsunami. Ya. Sekarang ini mungkin teknologi dah berkembang maju. Apa mungkin lagi yang dapat membantu komunikasi rakyat supaya dapat tahu ini akan berlaku ancaman, ini mungkin akan berlaku risikonya, Doktor, untuk membantu kefahaman. Ya. Tsunami kita boleh ramal. Apabila berlaku, kita boleh nampak dia sebelum dia datang. Ini gempa bumi ini ialah sesuatu yang di luar kita punya jangkaan. Dia boleh berlaku secara tiba-tiba. Jadi erti dia itu kita sentiasa bersedialah. Tapi yang kita penting yang kita tahu, kejadian dia ialah berkala. Seperti yang kita biasa dengar, bila terkumpul tenaga ini dia perlu dilepaskan. Dia memerlukan beberapa tahun lagi untuk mengumpulkan tenaga ataupun tekanan itu baru terjadi lagi. Jadi kalau kita faham ini urutan ini dan kita tahu di mana kawasan risiko tinggi, maka kita perlu tumpukan perhatian di sana. Dan saya rasa, ya. Cakap mengenai tsunami ini, Doktor, mungkin kita nak paparkan dulu. Ini berkenaan dengan kita melihat kembali tinggalan kesan daripada gegaran gempa bumi atau tsunami di Aceh dahulu pada 2004. Di Kuala Muda, Kedah kita dah siap. Okey. 18 tahun sudah berlalu sejak bencana tsunami melanda rantau ini pada tanggal 26 Disember 2004
namun tragedi itu masih segar dalam ingatan penduduk kampung di sekitar kota Kuala Muda. Malah kesannya juga masih jelas kelihatan sehingga kini. Kru Malaysia hari ini kembali semula ke lokasi kejadian bagi meninjau perubahan terhadap penempatan dan corak kehidupan penduduk setempat. Kebanyakan penduduk yang menjadi mangsa tsunami mendirikan rumah lebih jauh dari pesisir pantai dan hanya segelintir masih tinggal di tapak asal. Selain arca timbunan bot yang dibina di simpang laluan utama ke kawasan itu, deretan rumah yang musnah akibat ombak tsunami turut dikelilingi pagar yang dibina khas oleh pihak berkuasa tempatan kini dijadikan muzium tsunami. Menurut mangsa tragedi, Idris Hussein 68 tahun, rumahnya yang terletak berhampiran pantai juga tidak terlepas daripada dibadai ombak tsunami. Namun dia bersyukur kerana isteri serta anak-anak terselamat serta rumahnya tidak musnah sepenuhnya. Menyingkap kembali hari kejadian, ketika itu beliau bersama isteri dan anaknya sedang berkelah di persisiran pantai. Dia yang kini menjadi bilal masjid berkata, sebelum gulungan ombak setinggi 3.9 meter membadai daratan, dia terlihat kejadian pelik apabila air surut sehingga menampakkan pasir laut sejauh 1 kilometer. Pak Ngah sampai di tepi pantai tu tengok-tengok air laut yang banyak ada nampak dah, tinggal sikit. Memang kering lah sungai-sungainya ayak. Tinggal sayup tengah tu. Dia punya ayak laut duduk tengah. Lepas ajak makan ni dia daripada yang tamas Silbayu 7 orang tu ajak Pak Ngah kita makan dah hilang. Pak Ngah jawab tak boleh makan hari ni. Pak Ngah pelik laku laut apa nak jadi ni. Bila elok saya tunggu sat Pak Ngah nak azan. Bila azan Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayah. Ombak merah lari mati lagi kita dia. Pegang tangan lari. Ketak habis anak pegang lari bersederak lah. Yang makanan tu tengok apa tak ada pelarian. Mak Ngah dia pegang periuk nasi, orang nasi terbalai habis. Turut berkongsi pengalaman yang mengerikan itu, Cik Man Ahmad 64 tahun yang ketika itu baru selesai menghadiri majlis perkahwinan di kampung itu. Menurut Cik Man, selepas hentaman pertama ombak setinggi pokok kelapa, datang pula gelombang kedua sebelum dia berlari dan memanjat pokok mangga untuk menyelamatkan diri. Masuk mai balik tengok ayak dah naik dah sampai kampung dah. Tapi tak berapa dalam lah. Ayak naik lebih kurang baru 2-3 meter je. Saya masuk mai tengok saya ayak tu dah lepas masuk pi laut dalam hutan nipah dah. Sebelah hutan nipah tu. Saya duduk semang dia berkata depa tengok laut pula. Lepas tu gelombang tu sampai pula. Gelombang tu sampai pula. Kali yang kedua yang tu yang teruk lah. Dia melibatkan rumah-rumah habat Nabi ya. Saya duduk di bawah dia memang lari naik sekali dengan ayak tu main duduk naik duduk atas pokok empelam. Walaupun tragedi telah lama berlalu, namun kesan trauma masih menghantui mereka. Sejak kejadian itu, Idris sentiasa melakukan persediaan awal dengan meletakkan dokumen peribadi seperti surat beranak, geran tanah, sijil-sijil dan barangan penting lain di dalam satu beg. Siap ni Abang Mangah kata siap kita satu beg, taruh simpan dokumen segala lesen, segala dia punya IC, segala surat beranak, segala surat nikah, segala apa semua surat dokumen apa yang penting kita simpan. Bila berlaku apa masalah angin keluarga, kita boleh bawa sekali dengan kita lah berpindah. Disebabkan kedudukan geografi kawasan berkenaan yang berdekatan dengan kawasan sebelah barat Sumatera yang merupakan kawasan aktif berlakunya gempa bumi dan berisiko berlaku tsunami, sebuah stesen seismologi yang menempatkan 2 siren amaran tsunami turut dipasang. Pemasangan siren kecemasan itu sedikit sebanyak memberi kelegaan kepada penduduk sekiranya berlaku gempa. Kini penduduk sekitar kota Kuala Muda sentiasa bersiap siaga menghadapi sebarang kemungkinan.
Tsunami yang membadai beberapa negara pada 2004 turut menyebabkan Kedah terkena tempias tsunami dengan 10 kematian di Kota Kuala Muda dan 1 di Langkawi. Risiko tsunami sentiasa ada, terutama di kawasan utara dan sebelah barat Sumatera yang merupakan kawasan aktif yang boleh mengakibatkan gempa bumi. Baik, itu dia. Kita melihat kembali apa yang terjadi pada 18 tahun yang lalu. Prof, masih bersama dengan kami? Ya. Okey, Prof, gempa bumi boleh menyebabkan, mencetuskan tsunami. Macam kita tahu, kita pun berisiko dengan gempa bumi dan sebagainya. Bagi masyarakat di Kuala Muda, Kedah, mereka telah melalui fasa itu dan pastinya menjadikan iktibar. Tapi bagaimana pula kami yang mungkin rakyat yang tidak pernah mengalaminya, kan? Tapi masih lagi tidak peka, tak tahu apa persediaan, bagaimana, apakah yang menyebabkan tsunami, bagaimana. Macam tadi kita dengar mereka kata, air laut ditarik, surut dan sebagainya, kan. Jadi bagaimana, Prof? Ya, sebaik-baiknya persediaan untuk masyarakat. Ya, sebaik-baiknya pendidikan berkaitan dengan bencana tsunami ini perlu kita teruskan secara panjangannya, bukan setakat berlaku waktu itu saja, tapi sepatutnya pendidikan awam berkaitan dengan bencana ini diteruskan. Bukan saja di Semenanjung, tapi kita perlu juga buat di Sabah, khususnya di kawasan Sabah ini yang berisiko berkaitan dengan tsunami ini ya di kawasan Tawau. And of course, kalau berkaitan dengan gempa bumi ini, seperti dalam peta sekarang yang kita tengok ini, yang berwarna merah ini, adalah kawasan Lahadatu dan juga Ranau. Jadi pendidikan asas berkaitan dengan tsunami dan gempa bumi ini perlu ada dalam masyarakat dan perlu kalau boleh diterapkan dalam kurikulum kita. Betul. Kurikulum sekolah mungkin daripada sekolah kalau mungkin rendah terlalu mudah untuk faham. Sekurang-kurangnya di tingkatan rendah mereka sudah faham apa itu tsunami, apa itu gempa bumi, dan mereka tahu apa yang perlu buat sekiranya berlaku. Apakah tanda-tanda itu perlu dimaklumkan dari awal. Dan saya rasa ini tidak begitu susah untuk dibuat. Hanya kita perlu daktibar lah. Kita mesti membuatnya. Dan selain daripada itu juga, seperti yang dicakap tadi itu, perlu kita buat mungkin infrastruktur yang lebih bagus. Seperti macam tadi ada siren sudah, ada warning dia itu. Dan begitu juga untuk tsunami ini kita perlu ada pengukur paras laut dia, supaya setiap kali kalau ada perubahan paras laut, maka kita boleh dapat tahu laut itu dalam keadaan macam mana. Untuk gempa bumi pula, kita perlu memasang lebih banyak sistem seismik dia yang pengesan itu. Dan memang pun kita sudah tingkatkan bilangan stesen seismik kita ini. Dan ini sangat membantu. Tapi seperti yang saya cakap tadi itu, semua ini ialah alat-alat yang kita boleh guna, tetapi yang paling penting ialah pendidikan itu. Sebab kalau kita faham, jadi macam mana dia terjadi pun kita tidak berapa takutlah. Yang sekarang ini yang masalah dia ialah bila kita tidak tahu ini fenomena, maka kita takut. Panik. Jadi bila dia berlaku, kita panik. Jadi bila kita panik lah yang bahaya. Baik. Sebab kalau di sekolah tadi Prof ada sebutkan kita ada latihan kebakaran ya, sebuah latihan, tapi untuk gempa bumi ini juga perlu ada praktisnya supaya nanti kawasan terjejas tu kawasan yang berdekatan yang ada mungkin sejarah dalam konteks ini, perlu ada juga ilmu untuk menguruskan bencana ini. Baik, terima kasih kepada Profesor Kehormat Dr. Felix Tongkul, pakar geologi yang sudi berkongsi maklumat dengan kita dan juga menyampaikan maklumat yang sahih yang berpandukan kepada kajian beliau yang luas dalam bidang geologi ini. Baik, itu dia. Moga apa yang kita bincangkan ini memberi sedikitlah informasi dan mungkin menjentik hati kita juga untuk mengambil tahu, menggali lagi banyak ilmu berkenaan dengan gempa bumi dan tsunami ini. Baik, Fat, kita nak berehat seketika, sekembali nanti. Kita juga kongsikan apa yang termuat di laman sosial dan juga di akhbar. Moga memberikan perjalanan untuk anda lah. Hari ini nampaknya cuaca mendung. Mendung. Jadi kita mahukan kehangatan, kita ada cari ilmu juga maklumat dan juga buat persediaan. Kalau misalnya kata apa yang berlaku untuk hari ini, mungkin jika panjangnya ada impak. Sampai sini di Aisyah kita kongsikan untuk anda.
Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Terima kasih masih setia bersama kami di MHI. Baik, kita nak kongsikan di akhbar hari ini. Saya mulakan di Harian Metro. Di muka hadapan, ini adik-adik kita yang belajar di IPTA, IPTS katanya. Sewa rumah mahal, pelajar dalam dilema. Mana nak cari duit ni? Katanya sewa rumah ni bila deposit tu sampai RM6,000. Itulah dia. Sebab mungkin ada sejarah pengalaman senior yang buat hal. Jadi orang pun takut nak sewa kepada pelajar. Dan mereka ada terutama golongan yang B40 yang tak mampu ni. Dalam asrama memang tak dapat. Jadi terpaksa cari luar. Kadang-kadang perlu ada kenderaan. Kenderaan pun tak dapat mampu beli. Jadi memang memberi tekanan untuk mereka belajar. Baik, ini antara konflik yang dilalui oleh penuntut di UiTM Shah Alam. Kita tahu Shah Alam bila dia kadang-kadang semester 1, semester 2 dapat kan, kalau poin bagus dapatlah asrama, tapi mereka kebanyakan perlu mencari rumah sewa di luar. Jadi banyak masalah dihadapi dengan tak cukup duitnya, mahal. Kalau ada yang murah pun jauh. Lepas tu tak ada transport. Lepas tu nak cari, kita nak cari orang sewa rumah kita sekali pun susah juga. Jadi ini yang mungkin ada solusi ataupun lah bagaimana untuk membantu mereka ni. Sebab kalau di luar tu kena ada pengangkutannya. Kalau misalnya kalau bas tak cukup ke, kena ada kenderaan juga. Jadi tekanan nak cari tempat untuk menginap, tekanan untuk kenderaan, tekanan belajar lagi. Dan sesuai dengan artikel yang termuat di Cosmo ni, orang muda berdepan dengan tekanan kerja. Itu dia. Sebab majoriti yang muda-muda ni bukan Aceh Gen Z, yang milenial ni ada tekanan yang cukup melampau lah. Ini kajian selidik global diperhatikan bahawa mereka ni yang lahir antara Januari 1995 sehingga Disember 2003, iaitu ada peristiwa ataupun berlaku burnout. Tekanan kerja yang melampau ataupun keletihan yang melampau tinggi. Sebabnya dengan kompetitifnya. Dulu mungkin zaman dulu kan, siapa yang masuk universiti tu mesti jadi pegawai, dapat kerja. Sekarang ni belum tentu lagi. Dengan beban hutang persaingannya lagi, sangat hutang hebat. pendidikan, hutang semua tu, ini menambah tekanan untuk orang muda bekerja. Baik, di berita harian di hadapan, muka hadapan, rakyat tolak PRU15 musim tengkujuh. Ini dah mulalah musim tengkujuh ni. Di pilihan raya umum ke-15 PRU15 tidak sesuai diadakan tahun ini, khususnya dalam tempoh hingga hujung tahun berikutan musim tengkujuh, dan risiko banjir serta kebimbangan pengundi tidak dapat keluar untuk melaksanakan tanggungjawab mereka bagi memilih kerajaan. Jadi rata-rata orang ramai ditemui di berita harian beberapa negeri, khususnya negeri yang sering berdepan dengan musibah banjir ini, tidak setujulah katanya. Kalau boleh fikirkanlah mencari waktu yang lebih sesuai untuk PRU15 nanti. Baik, sebelum kita berbincang, sebab kita pun perhatikan kalau di luar negara ini banyak berita tentang bencana alam. Dan hari ini pun dilaporkan di Tasmania, Australia, di mana ikan paus terdampar. Ya, betul. 230, separuhnya tidak lagi hidup. Apa yang terjadi sebenarnya? Baik, kita nak bawakan mengenai rangkuman berita dunia. Kurang-kurangnya 10 orang maut akibat hujan lebat semalaman dan banjir di wilayah tengah Itali, Marche pada Jumaat lalu. Pihak berkuasa dan penyelamat juga terus melakukan operasi mencari 3 yang masih hilang pada waktu itu. Manakala di Cantiano, penduduk perkampungan berdekatan wilayah Umbria giat membersihkan lumpur di jalan kesan daripada air banjir yang deras. Rakaman juga menunjukkan bandar yang terkesan itu meninggalkan jejak kereta yang terperangkap dan rosak. Ribut taufan melanda bandar barat daya Kagoshima Ahad lalu dengan hujan lebat di serata rantau Kyushu sebelum melanda kawasan pantai barat. Menjelang pagi Selasa, taufan itu reda hingga ke tahap puting beliung luar tropik sedang merentas kawasan pantai timur laut dan menuju ke arah laut. Sekurang-kurangnya, 114 orang cedera akibat ribut itu dengan 14 daripada mereka menghadapi cedera parah. Hingga kemarin, sekitar 140,000 rumah di serata negara matahari terbit itu, kebanyakannya di Kyushu masih tidak mempunyai bekalan elektrik.
Perjalanan akhir Ratu Elizabeth melalui London bermula dengan diikuti anggota keluarga yang berkabung sambil orang ramai membanjiri seluruh ibu negara pada Isnin lalu menyaksikan upacara pengebumian dan penghormatan terakhir kepada Ratu yang mangkat pada 8 September lalu. Ratu Elizabeth menghembuskan nafas terakhir ketika berusia 96 tahun di Istana Balmoral, Aberdeenshire di Scotland selepas kesihatannya merosot teruk. Jasad Ratu Elizabeth akan disemadikan di King George Memorial Chapel yang juga tempat persemadian bonda serta ayahanda mendiang Ratu serta suami, putera Philip. Hasrat seorang petani Palestin di Gaza yang ingin menanam pokok di tanahnya membawa kepada penemuan mozaik lantai Byzantine bercorak pelbagai jenis burung berwarna-warni dan beberapa haiwan lain. Salman Al-Nabahin menemui peninggalan berkenaan 6 bulan lalu ketika melakukan kerja bercucuk tanam di kebun zaitunnya di kamp pelarian Burej kira-kira 1 km dari sempadan Israel. Beberapa penemuan berjaya dibuat dalam beberapa tahun kebelakangan ini, namun disebabkan kekurangan dana dan profesional yang berkaitan, Gaza akan menjemput kumpulan antarabangsa untuk membantu proses penggalian dan pemeliharaan. Papan luncur ni memang sukar untuk kipas mencapai benak itu. Masa itu dah habis benak tu, dia sebelah saya muncul. Cip! Cip! Tolong Cip! Macam tu, panggil Cip. Benak selajur hidup. Benak ini macam ombak lah ya. Ombak untuk yang menarik sekali di samudera. Bingkisan daripada wartawan Ray Asri. Jadi saksikan pada hari Sabtu nanti 24 September 2022. Semuanya ada di MHI. Okay. Baik, kita nak warga esok. Jangan lupa saksikan Jumaat Soal Rubang Kejatuhan Nilai Ringgit. Itu penting ya. Okey. Dengarkan penghujung untuk hari ini. Sebuah persembahan yang begitu indah, Enigma Hati. Ya. Untuk tatapan kalian semua, penghujung MHI. Saksikan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.